Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kawan-kawan yang sempat bersama saya pada malam ini. Okey, pertamanya ucapan selamat menyambut Hari Raya Bali. Dalam beberapa hari lagi, Sabtu ya. Rakan-rakan kita yang menyambut Hari Raya Bali, kita mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Bali. Dan juga kepada kawan-kawan yang baru masuk waktu ini, yang belum tidur, Mat Ali, salam reformasi, lawan dan tak lawan, kata Mat Ali. Okey, Nasir Muda, ya, Roslina Ahmad, Zerul Arifin, Hafiz Kasim, Amir Syarifuddin. Nasir Muda, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Pak Uda, Pak Uda pun baru join ni ya. Roslina Ahmad, Pak Uda Blok, Zainal Arifin, Hafiz Kasim, Azman Idris yang baru join. Okay, selamat datang. Terima kasih banyak kerana sempat untuk kita bersama-sama sembang malam ini. Okey, pertamanya saya nak promote buku. Ni buku ni saya dapat terima sumbangan, bukan sumbangan lah ya. Hadiah Cedera Hati dari rakan saya yang bernama Azizan Bahri. Dia sendiri sebagai penulis buku ni bertajuk Memaknai Kehadiran, Imbasan dan Renungan, Kerja dan Penyusunan ya. Tulisan Azizan Bahri. Dalam ni nampak terbalik ya. Tajuk dia Memaknai Kehadiran. Rakan saya juga, Azizan Bahri, memberikan kepada saya sebagai cedera hati, dan saya mengucapkan terima kasih lah ya pada rakan saya, salah seorang daripada aktivis Gerak 98 di Pulau Pinang. Ya, buku ni lebih kepada banyak tajuk di sini. Kalau saya bacakan, ada banyak tajuk ya, sampai berapa ni? 85 perkara. Imbasan dan renungan ya. Kerja dan penyusunan. Ini lebih kepada motivasi. Kalau sesiapa nak jadi pemimpin yang hebat, eloklah baca buku ni ya. Banyak dalam ni cerita ya tentang perjuangan. Kalau pelajar-pelajar pun ada macam-macam lah ya. Keyakinan diri, persoalan tentang integriti, macamlah ya. Mengakhiri sebuah episod suatu musim panas, orang politik, cerita-cerita pasal dengan politik pun ada kat sini. Macam-macam lah ya. Saya tak sempat nak baca habis, ibu dapat baru 2 hari lepas ya sampai. Pertamanya nak ucap terima kasih kepada rakan saya Azizan Bahri yang menulis buku ini. Buku ini diterbitkan oleh siapa ni ya? Pustaka Karya. Harga buku ni saya tak jumpa harga buku ni. Tak ditulis kat sini. Saya nak baca sikit tentang latar belakang penulis. Doktor, ya, rakan kita ni, Dr. Azizan Bahri, seorang penyelidik bebas, penulis dan juga penyelidik bebas. Sebelum ini beliau mengajar di Universiti Sains Malaysia ya, Universiti Malaysia Perlis dan Universiti Utara Malaysia selama 18 tahun. Di samping mengendalikan bengkel dan kursus, Dr. Azizan mempunyai 16 tahun pengalaman sebagai kaki tangan sepenuh masa dalam sektor sukarela sejak awal dekad 1970-an, bermula dengan Majlis Belia Malaysia, kemudiannya di Institut Kajian Dasar, kemudian Institut Pengajian Buruh dan Pengurusan dan Yayasan Salam Malaysia, juga selaku penggiat dalam gerakan pelajar Angkatan Sastrawan Indra Perlis dan Pertubuhan Sukarelawan Komuniti Malaysia. Beliau berkurusan sarjana muda University of Wisconsin Madison USA, sarjana dan PhD University of Warwick UK. Beliau juga telah menghasilkan rencana ulasan-ulasan serta buku
berkenaan dengan komuniti, sukarelawan, kesatuan sekerja, gerakan belia dan antologi puisi. Ini dia tentang penulis Dr. Azizan Bahari. Terima kasih rakan saya yang berikan buku ini, insyaAllah ya. Jadi bagi anda yang berminat, dapatkanlah ya, mungkin ada di kedai-kedai buku yang bertajuk Memanai Kehadiran ya. Lebih kepada motivasi lah ya, sesuai untuk pelajar, pemimpin ya. Usahawan juga dalam ni ada motivasi macam mana nak membangunkan diri ya. Okey. Ini tentang buku habis ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Azizan. Kemudian saya nak cerita sikit tentang, lepas tu nak tengok dulu kawan kita. Siapa ni? Rosli Labawi. Salam reformasi tuan, katanya. Amir Syarfuddin beli buku kat mana? Saya tak beli, saya dia post ya. Terima kasih banyak dia post kat saya baru sampai 2 hari lepas untuk saya baca. Ya, terima kasih banyak kepada Dr. Azizan. Mungkin ada di kedai-kedai buku ya, dah lama diterbitkan buku ni sebenarnya. Tapi buku terbaru beliau lah ya, difahamkan sebagai buku terbaru beliau. Boleh tanya ya, buku dia Memaknai Kehadiran. Ya, tulisan Dr. Azizan Bahari ya, di Pulau Pinang ya. Sekarang ni aktif sebagai aktivis gerak 98 di Pulau Pinang. Azhari Yaya, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Okey, Mawardi Cik Aziz. Kim Batu 10 Kuantan, Kamal Harun, Muhammad Sabri Zaidin, Rosli Labawi, Hasanul Abdullah, Saiful Anwar, okey, Ki Zaman, Yusri Al-Gombaki. Duduk Gombak, Yusri Al-Gombaki. Ya. Kalau duduk dekat seberang takir ya, Aiman At-Takiri. Seberang takir lah tu ya. Dia nak Islamik sikit lah tu. Okey, Diana Muhammad Iskandar, Muhammad Hazwan, Kamrul Roslan Huasir, Husin Al-Mata'il Alam. Makin nama sultan pula ya. Okey, Hariri Muhammad Nur, Harminder Singh, Azman Idris, Roslina Ahmad, Mawar Kul, Roslan. Kalau salah sebut, maaf lah ya, tak pernah nampak. Zainal Awang, salam lawan tak lawan, katanya. Zakaria Muhammad Zain, salam bro, keluang clear. Okey, Kuantan pun cuaca alhamdulillah hari ini. Kelapatan tadi macam nak hujan, tapi cuaca okey lah ya. Sekarang dah hujung tahun, musim tengkujuh, terutamanya di Pantai Timur. Setakat ini belum ada lagi lah ya, minta-minta tidak ada lah ya, bencana banjir dan sebagainya ya. Kita sedang menghadapi bencana wabak Covid ya, janganlah ya ditimpa pula dengan bencana banjir dan sebagainya. Kita doakan semoga tidak berlaku sedemikian ya. Duduk di Qatar. Yusri Al-Gombaki kata duduk di Qatar. Bekerja atau belajar? Mungkin bekerja di sana ya. Salam kata Wan Naim, Waalaikumsalam. Syazwan Samsudin, Assalamualaikum, salam masih. Waalaikumsalam. Manasih Baba, salam dari Bukit Baru, Melaka panas bos katanya. Ya. Panas politik atau panas cuaca agaknya di Melaka ya. Tapi rasanya di Melaka tidak ada panas dah kan. Kita okey sekarang mana negeri okey ya. Yang panas sekarang adalah di parlimen, dan kita nak bicara sikitlah tentang apa yang berlaku di parlimen dalam 2-3 hari ini ya. Okey, yang panas di parlimen waktu ini adalah berkenaan dengan ucapan yang disampaikan oleh MP Bintulu YB Tiong King Sing ya. Yang baru ini begitu lantang ya, menyuarakan rasa tidak puas hatinya terhadap Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Muhammad Nur Hisham kerana dikatakan tidak turun padang, tak turun ke Sabah, tak tinjau sukarelawan, tidak memantau ataupun tidak bersama dengan frontliners di Sabah. Inilah antara ucapan daripada ahli parlimen kerajaan pintu belakang daripada Bintulu Tiong King Sing, yang berhormat Tiong King Sing ya. Jadi ucapan beliau ini menimbulkan rasa tidak puas hati, satu ucapan kontroversi, dan bagi saya satu ucapan yang bagi saya tidak adil ya. Bila beliau bercakap di mana orang yang beliau hentam itu, yang beliau kritik itu tidak ada peluang untuk menjawab ya, kerana Ketua Pengarah Kesihatan tidak berada di dalam parlimen. Jadi sedaplah ya, dia nak bercakap apa-apa sampai peringkat dia kata takut mati kot. Nak pergi Sabah ni
takut mati COVID. Jadi sebab itu hantar anak buah saja, hantar doktor, jururawat, ya. Sedangkan pengarah, ketua pengarah tak berani turun di Sabah, ya. Itu tuduhan beliau dalam parlimen, ya. Pada saya tidak adil lah, kerana ketua pengarah kesihatan tidak berada dalam parlimen dan beliau tidak boleh nak menjawab apa yang beliau perkatakan. Tetapi ada kenyataan daripada ketua pengarah di dalam PC-nya, di mana beliau menafikan bahawa beliau tidak turun, ya, sedangkan beliau awal lagi sudah turun. Sebelum PRN Sabah lagi, beliau telah turun. Sampai ke hari ini beliau menghantar timbalannya, ya, untuk turun di Sabah, kemudian pegawai-pegawai kanan di Kementerian Kesihatan untuk mantau di Sabah, ya. Jadi nak katakan dia tidak turun, itu tidak betul. Dan kita pun faham setiap hari beliau kena mengadakan sidang media, ya. Beliau mengawal ke seluruh Malaysia, bukannya beliau hanya fokus di Sabah, ya, sebagai seorang menteri. Cuma yang kita pertikaikan, yang kita selalu nampak ketua pengarah. Kenapa kita tidak nampak menteri, ya? Mana menteri? Untuk mengadakan taklimat setiap hari, ketua pengarah. Menteri tak buat taklimat, ya. Yang kita lihat hari-hari adalah pengerusi MKN, Datuk Sabri setiap hari keluar, kemudian ketua pengarah yang setiap hari memberi kenyataan media tentang perkembangan COVID. Di mana Menteri Kesihatan, ya? Dan di mana timbalan Menteri Kesihatan sampai 2 orang. Timbalan Menteri Kesihatan pun tidak nampak, ya, menonjolkan ataupun tidak nampak kerja yang dilakukan untuk COVID. Yang kita nampak ketua pengarah. Oleh kerana ketua pengarah ni banyak buat kerja, setiap hari muncul di TV menyatakan, bersoal jawab dengan wartawan, menyatakan perkembangan COVID, maka seolah-olah ketua pengarah kesihatan inilah menteri, ya. Jadi itu yang mengelirukan ahli Parlimen Bintulu, ya. Oleh kerana dia nampak ketua pengarah ini buat kerja banyak, jadi seolah beliau lah bertanggungjawab atas semua isu kesihatan dalam negara kita, ya. Sedangkan beliau adalah pegawai kerajaan, ya. Ada menteri di atas beliau, ada timbalan menteri di atas beliau, ya. Jadi tak adil lah kalau ahli parlimen hanya hentam ketua pengarah kesihatan, tetapi tak nampak menteri kesihatan itu buat apa sekarang ni, ya. Timbalan menteri sampai 2 orang, apa yang dia buat? Adakah menteri juga turun di Sabah? Adakah timbalan menteri yang 2 orang ni pun turun di Sabah, ya? Tapi kenapa kita duk hentam ketua pengarah kesihatan yang mana pujian daripada boleh katakan seluruh rakyat Malaysia, ya, yang memuji kerja kuat beliau, sampai katanya sampai tak tidur malam, ya, duk mikirkan tentang masalah COVID. Dan beliau juga mendapat pujian daripada WHO, ya, kesihatan sedunia, di antara yang melakukan kerja yang baik, ya, untuk mengatasi masalah COVID ni. Jadi tentulah tidak adil. Jadi bila MP Bintulu menyatakan sedemikian, maka mendapat respon daripada ahli parlimen daripada Pakatan Harapan terutamanya. Di situlah masa tu MP Jelutong yang kita kenal, ya, memang seorang yang agak nakal dalam parlimen. Beliau tak boleh tahan lah, ya, bila dengar pengarah kesihatan ini dihentam dalam parlimen, pengarah kesihatan tidak ada dalam parlimen, beliau tidak nak jawab, tidak boleh nak pertahankan dirinya, maka MP Jelutong bangun untuk membela ketua pengarah kesihatan, ya. Yang paling dibantah oleh MP Jelutong adalah perkataan MP Bintulu ini yang nyatakan, adakah ketua pengarah kesihatan ini takut mati, ya, tak nak pergi Sabah, adakah nak biar doktor jururawat yang mati, ya. Jadi jawapan itu, persoalan yang timbulkan oleh MP Bintulu itu sebenarnya telah pun dijawab selepas itu melalui sidang media oleh ketua pengarah kesihatan sendiri yang menyatakan bukan isu takut mati dan sebagainya. Datuk Nur Hisham kata pada agama kami, agama Islam, bahawa mati itu tidak kira di mana, ya. Pergi ke Sabah ke, pergi ke Sarawak ke, luar negara ke, bahkan kalau pergi Mekah sekalipun, kalaulah ditakdirkan, ya, nyawa kita di situ setakat itu, maka matilah. Tidak perlu nak tunggu COVID, ya. Tanpa COVID pun boleh mati, ya. Berada depan Kaabah, ya, melakukan ibadah haji pun boleh mati. Ini kalau soal mati nak dijadikan satu hujah nak hantam seseorang, maka tidak adil lah. Jadi sebab itulah MP Jelutong, YB RSN Raya bangun
dan agak keras ya bantahan dan raya, sehingga kan beberapa kali diarahkan oleh speaker supaya duduk dan sebagainya, tapi Arisan Raya tidak duduk sebab dia minta MP Bintulu ni tarik balik dan juga minta maaf ya. Tak banyak benda pun yang diminta oleh MP Jelutong ya. Apa salahnya MP Bintulu ini mungkin terlepas cakap dan sebagainya, beliau tarik balik ya tuduhan kepada ketua pengarah, tapi beliau tidak mahu tarik. Maka MP Jelutong terus mendesak sehingga akhirnya speaker terpaksa ya mengeluarkan MP daripada DAP ya, daripada Jelutong ini untuk keluar dewan ya. Tak salah saya selama 2 hari digantung daripada dewan. Okey, habis satu perkara. Hari ini pula isu ni berbangkit apabila beberapa ahli parlimen termasuk daripada Lim Guang Eng sendiri ya, daripada MP daripada PKR sendiri bertanya kepada speaker, adakah isu MP Bintulu ini dihentikan sekali itu ya. Sepatutnya MP Bintulu ini dimintalah ya, minta maaf, tarik balik kenyataannya, kerana ini bukan saja menyinggung perasaan ketua pengarah kesihatan, sikit sebanyak juga menyinggung perasaan pegawai-pegawai di Kementerian Kesihatan ya, yang kenal Dr. Nur Hisham ni macam mana buat kerja ya. Jadi kalau tidak mahu berterima kasih sekalipun, janganlah mengeluarkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaannya ya. Sekarang ni kita tahu Dr. Nur Hisham dengan emosinya ya, kekuatan mentalnya yang amat diperlukan ketika ini. Wabak yang melanda ini, apatah lagi beliau sebagai ketua pengarah kesihatan terpaksa menonjolkan dirinya untuk cover tugas menteri dan 2 timbalan menteri yang tak buat kerja ni. Nur Hisham terpaksa cover ya, untuk nak jaga imej Kementerian Kesihatan ya. Jadi memerlukan ketahanan mental yang kuat ya, emosi di mana beliau banyak katanya tidur sampai berapa jam saja ya. Mungkin banyak berada di rumah duk memikirkan ya tentang negara kita. Jadi dalam keadaan semikian sepatutnya beliau diberikan sokongan moral dan sebagainya ya, bukan dihentam kromo macam tu dalam parlimen, dan beliau sendiri pun tak boleh nak pertahankan dirinya. Jadi tidak adalah ya keadilan untuk dirinya. Maka ahli parlimen dari Parti Harapan merasa bertanggungjawab ya untuk membela ketua pengarah kesihatan ini ya. Kerana kita tahu apresiasi beliau, kita tahu keikhlasan beliau buat kerja ya. Beliau bukan orang politik dan beliau tidak pernah ambil tahu tentang situasi politik dalam negara kita. Beliau terus menjalankan tugasnya. Mengapa pula orang politik nak kacau? Mengapa pula ada orang politik nak mempertikaikan ya? Sepatutnya berterima kasihlah kepada Dr. Nur Hisham kerana dapat melaksanakan tugas, sekurang-kurangnya boleh backup ya, boleh cover menteri-menteri yang tak tahu buat kerja. Dua timbalan menteri kesihatan yang tak buat kerja. Sepatutnya terima kasihlah kepada ketua pengarah kesihatan. Tetapi beliau dihentam dan ahli parlimen di Parti Harapan bangun untuk membela ya, daripada Jelutong, daripada Kepong. Hari ini Kepong pula kena keluar, kena halau keluar daripada dewan atas isu yang sama ya, atas membela ketua pengarah kesihatan. Dan MP Kepong dikatakan dihalau selama 5 hari. MP Jelutong 2 hari, MP Kepong 5 hari ya. Jadi itulah yang berlaku di parlimen negara kita di bawah kerajaan pintu belakang ini. Serba-serbi bercelaru ya. Dan kita nampaklah kerana di sini pun ketidakadilan berlaku, di sini pun pegawai kerajaan pun kena hentam ya. Sedangkan menteri dalam kabinet kerajaan pintu belakang sampai 70 orang termasuk timbalan menteri tak nampak buat kerja apa pun ya. Tidak ada siapa yang nak tegur ya. Tidak ada mana-mana ahli parlimen yang menegur menteri-menteri. Cuba tanya menteri-menteri yang ada 70 lebih apa yang mereka buat selama ini ya. Terutamanya dalam bantu COVID dan sebagainya ya. Mereka tidak hentam. Tapi yang dihentam adalah pegawai-pegawai kerajaan yang bukan orang politik yang melaksanakan tugas mereka ya, membantu menteri-menteri yang tidak boleh buat kerja ni. Okey, Asrawan kata Menteri Kementerian Kesihatan dan 2 timbalan dia goyang telok katanya. Zukruf Anwar, kalau DG letak jawatan, Menteri dan timbalan memang mampus tak boleh buat kerja punya. Okey, betul, saya setuju.
kerana ini ketua pengarah kesihatan yang terbaik daripada zaman kita merintah dulu pun. Beliau melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian bertukar kerajaan, beliau terus melaksanakan tugasnya seperti biasa ya, dengan cemerlang, kerana beliau bukan orang politik. Beliau tidak ambil tahu tentang perkembangan politik ya, tentang pintu belakang ke apa ke. Beliau tahu beliau dibayar gaji oleh rakyat untuk melaksanakan tugas beliau, dan beliau telah melaksanakan tugasnya dengan begitu baik sekali. Terutamanya sewaktu di bawah kerajaan Pakatan Harapan dulu, beliau mengawal COVID ini begitu baik sekali ya. Dapat mengawalnya dengan baik, tidak ada kes yang bertambah ya, sampai sifar sebelum kerajaan ini dijatuhkan ya. Apabila kerajaan ini dikhianati, barulah kes itu muncul dengan mendadak apabila tidak ada menteri dilantik ketika itu, tidak ada siapa nak kawal ya. Jadi di situlah timbullah kes isu kluster tabligh lah, macam-macam lah ya. Dan semakin bertambah ya. Kemudian berlaku pula PRN di Sabah, maka bertambah teruk. Bertambah teruk. Ini semua berlaku di bawah Kerajaan Perkhidmatan Nasional. Jadi apa yang Azmin Ali duk sebut dalam kempennya di PRK Slim, bahawa sekiranya PH memerintah, maka ramailah rakyat Malaysia akan mati kerana COVID ya. Jadi jelas kepada kita sekarang ini, Azmin Ali cuba untuk mendahului ya kekuasaan Tuhan ya, nak lawan takdir yang Tuhan tentukan ya. Akhirnya terbukti bahawa bawah Kerajaan Perkhidmatan Nasional berapa banyak kes COVID yang bertambah berlipat kali ganda, berapa ramai yang telah pun mati ya di bawah kerajaan. Zaman PS tidak ada kematian, tidak ada rekod kematian, bahkan rekod yang ada dah yang positif dah dipulihkan ya, tak dapat dikeluarkan dari hospital. Itu adalah fakta ya. Jadi Azmin Ali ni memang sebut jelah dia nak memperbodohkan pengundi-pengundi di Slim ketika itu ya. Jadi kalau orang yang tak tahu, yang tidak mengikuti perkembangan, maka akan termakanlah tipu daya ataupun propaganda yang dimainkan oleh Perkhidmatan Nasional ya. Jadi kita rasa duka cita lah apabila ahli parlimen yang membela ketua pengarah kesihatan ini dikenakan tindakan ya. Padahal benda ini sepatutnya begitu mudah sekiranya kita ada kejujuran ataupun kita tidak ada sifat ego ya. Ini masalahnya ego lah, walaupun tahu berlaku kesilapan ya dalam pertuturan, tapi tak nak tarik balik, tak nak minta maaf ya. Takkan menteri nak minta maaf kepada pegawai kerajaan. Ini sifat ego, bongkak ya. Kerana kamu menteri, kamu buat salah sekalipun ya, kamu tak nak minta maaf kepada pegawai kerajaan ya. Bagusnya ketua pengarah kita ni, dia tak pun menuntut minta maaf, dia tak minta pun menteri minta maaf, jauh sekali dia nak saman ya menteri. Dia cuma mengatakan bahawa dia kata dia dah jawab bahawa dia telah pun melaksanakan tugasnya, dah turun di Sabah, bukan tak pernah turun, dah turun lagi awal ya di Sabah. Kemudian dia tempatkan timbalan dia buat kerja di sana, pegawai dia buat kerja sana. Takkan kita nak suruh ketua pengarah kesihatan Malaysia ni berada di Sabah sepanjang masa, kerana beliau terpaksa mengawal COVID seluruh negara. Beliau terpaksa memantau perkembangan ini dari hari ke hari ya, setiap hari, dan beliau memberi kenyataan medianya pada setiap hari. Jadi beliau lebih perlu berada di Kuala Lumpur ya. Jadi apalah guna dia ada timbalan pegawai kanan yang lain ya. Mereka ini pun ditugaskan. Bahkan ada pengarah kesihatan di setiap negeri juga memainkan peranan penting ya. Yang cuma kita persoalkan, di mana menteri? Di mana timbalan? Ada 2 timbalan menteri kan. Dan baru ini saya ada baca Menteri Kesihatan adalah komen ya. Komen, tapi bukan komen dalam parlimen. Dalam parlimen tak berani nak cakap ya. Dalam parlimen tak berani nak cakap, tapi di luar parlimen menyatakan sokongan kepada ketua pengarah kesihatan. Tapi sebenarnya sepatutnya beliau kena jawab ya, kena mengutuk kenyataan daripada MP Bengkulu ini di dalam parlimen. Kerana tuduhan itu dibuat di dalam parlimen, maka menteri harus mempertahankan ya pegawainya juga di dalam parlimen, bukan sekadar mulakan KTM media di luar parlimen. Ini penakutlah ya, orang panggil bacul ya. Kamu bukan tidak ada dalam parlimen, kamu ada, kamu ahli parlimen, kamu menteri, kamu sepatutnya boleh pertahankan pegawai kamu
di dalam parlimen di mana tuduhan itu dibuat, ya. Kerana tuduhan itu dibuat dalam parlimen harus dijawab oleh menteri. Kalau beliau nak membela ketua pengarah kesihatan ini, harus beliau jawab di dalam parlimen, bukan jawab dekat rumah, boleh telefon, ke atas media dan sebagainya. Maknanya tidak ada keberanian lah, ya. Memang tidak ada keberanian lah sebenarnya pun. Ialah kerajaan lemah, kerajaan yang tidak ada sokongan yang kuat, kerajaan yang bila-bila masa saja boleh tumbang, semua menteri berada dalam ketakutan. Jadi kalau salah cakap sikit, hilang jawatan. Sebab itulah, ya. Okey, Roslan Ali kata, Menteri Alam Air Suam katanya. Okey, Muhammad Arhamad Omar, Menteri Kesihatan dan Timbalan Menteri Kesihatan, apa dia orang buat bang katanya, ya. Ini saya dah cakap tadi lah. Okey. Ini di parlimen. Apa pun kita mengucapkan tahniah lah, ya, kepada ahli Parlimen Jelutong. Walaupun kadang-kadang saya sebenarnya ada beberapa perkara jugalah yang saya tidak bersetuju dengan cara ahli Parlimen Jelutong ni, Arasan Raya, ya. Dalam beberapa perkara yang saya rasa beliau adalah seorang ahli parlimen yang agak nakal. Boleh kata nakal lah, yang selalu mencetuskan, ya, kontroversi, provokasi dalam parlimen. Tapi bukan beliau saja, di pihak Barisan Nasional juga ada parlimen yang sedemikian, ya. Seperti Bermokta, Tajuddin Pasir Salak dan sebagainya, ya. Setiap parti ada ahli parlimen yang akan menimbulkan masalah, ya. Cuma kita harapkan di masa akan datang ahli Parlimen Jelutong, Arasan Raya ni lebih sikit bertanggungjawab, ya, kurang-kurangnya menjaga sikit imej Parti Harapan. Kalau beliau nak membantah ataupun nak mencelah satu isu, biar kena dengan tempat, ya, biar kena dengan hujah-hujah yang okey lah, ya. Bila mencelah tu memang orang akan puji caranya, ya. Macam beliau mencelah dalam isu ahli Parlimen Bengkulu ini, ya. Jarang nak nampak orang memuji beliau. Selalunya orang akan marah, ya. Apalah MP Jelutong ni, duk hentam mencelah tak tahu pasal. Tapi kali ini beliau mencelah, membela Ketua Kesihatan ni, beliau mendapat pujian. Jadi macam inilah kita mahu, ya. Ahli parlimen yang apabila mencelah ada isinya, ya. Ada perkara yang dibawa, poin yang dibawa. Jadi bukanlah mencelah datang-datang maki hamun ataupun semata-mata untuk nak menganjing-anjing, kan. Jadi patutnya politik macam ni tidak harus berlaku lah, ya. Okey. Walaupun kita faham setiap parti mesti adalah orang yang agak nakal sikit, tetapi biarlah Parti Harapan ni kalau nak mencelah sesuatu perbahasan atau berucap, lebihkan kepada poin-poin penting, ya. Kalau nak jawab hujah ataupun nak attack pihak musuh, attack dengan betul-betul dengan poin-poin yang penting. Ini yang kita nak. Okey, itu bab NP. Dan saya rasa perkara ini takkan selesai, ya. Dia akan menjadi isu dari masa ke semasa, dan kita haraplah, ya, akhirnya nanti ahli Parlimen Bengkulu ini hilangkan sifat egonya, ya, tarik balik kenyataannya dan minta maaflah kepada Ketua Pengarah Kesihatan. Walaupun beliau hanyalah pegawai kerajaan, bukannya ahli parlimen, jauh sekali menteri, tetapi beliau juga ada imej, ya. Beliau juga ada imej dan maruahnya, ya. Apa perasaan ahli keluarganya yang terlalu banyak berkorban kerana ayah, suaminya, ya, ataupun ayah bagi keluarganya ini banyak menghabiskan masa, ya, bekerja. Jadi kita kena jaga jugalah perasaan beliau, perasaan keluarganya, apatah lagi perasaan kaki tangan di Kementerian Kesihatan yang sama-sama membantu beliau bekerja semasa memikirkan tentang wabak ini, ya. Macam menteri tak apalah, tak ada apa-apa, ya. Datang parlimen, ambil allowance, balik, kan. Jadi tak patutlah, ya, orang yang banyak buat kerja ini dihentam. Kalau apa yang tak betul, kritik saja cara baik, ya. Tanya dulu Kementerian Kesihatan, apa yang kamu buat? Kalau apa yang berlaku di Sabah, sepatutnya dapatkan maklumat. Adakah betul di Sabah pihak Kementerian Kesihatan langsung tidak memberitahu ataupun tidak berperanan, ya. Jadi kalau kamu tanya Kementerian Pengarah Kesihatan kenapa tak turun di Sabah, satu hari nanti orang akan tanya pula, kamu sebagai ahli parlimen, adakah kamu turun setiap daerah dalam kawasan kamu? Ya, sudah pasti kamu kata, tak boleh lah saya nak turun setiap kawasan. Saya kena jaga kawasan parlimen. Jadi macam itulah Ketua Pengarah, ya.
Takkan semua negeri dia nak turun setiap hari. Ya, beliau Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Beliau kena jaga seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung. Ya, kenapa kita pertikaikan, oh tak nampak di Sabah, kita kata kenapa tak turun di Sabah? Ya. Kamu jaga kawasan Bintulu pun belum tentu kamu boleh pergi semua kampung di kawasan Bintulu. Semua kawasan Bintulu. Ya. Jadi tak boleh kita kata begitu. Tidak adil. Ya. Dan kita bersimpatilah dengan apa yang berlaku kepada Ketua Pengarah Kesihatan, dan kita mengucap tahniah juga kepada Ketua Pengarah Kesihatan, ya, kerana menjawab isu ini dengan baik, ya, tidak menimbulkan kontroversi, tidak menjawab cara provokasi, ya, dan tidak juga mengambil tindakan saman kepada menteri. Ya. Beliau jawab, beliau kata dia dah buat kerja, dia dah turun di Sabah, sebelum PIM Sabah lagi beliau dah turun. Beliau hantar timbalannya, beliau hantar pegawai kanannya, dan beliau mengarahkan Pengarah Kesihatan negeri bertindak macam mana nak bertindak, kan. Jadi apa tuduhan yang mengatakan beliau lepas tangan itu adalah tuduhan yang jahat, ya, oleh ahli Parlimen Bintulu, dan kita harapkan pengundi-pengundi di Bintulu dapat mengajar ahli parlimen ini, ya, supaya lebih bertanggungjawab, ya, sebagai seorang ahli parlimen. Okey. Dan kita mengucapkan tahniah kepada beberapa ahli parlimen, ya, daripada Jelutong, Yang Berhormat RSN Raya, ahli parlimen daripada Kepong, Lim Lik Eng, yang terpaksa berkorban, ya, dihalau keluar daripada parlimen, ya, walaupun dua-dua ni bukan berbangsa Melayu, ya. Ahli Parlimen Jelutong ni RSN Raya, bukan bangsa Melayu. Ahli Parlimen Kepong ini pun Lim Lik Eng, bukan bangsa Melayu, tetapi sanggup digantung daripada parlimen hanya membela seorang Ketua Pengarah Kesihatan yang berbangsa Melayu dan beragama Islam, ya. Yang kita peliknya, mana dia suara-suara ketuanan Melayu dalam parlimen? Katanya kerajaan Perikatan tanpa DAP ini ditunjangi, ya, oleh kerajaan ketuanan Melayu dan Islam, ya. Bila Ketua Pengarah Kesihatan Melayu Islam ini dihina sehinggakan ke peringkat, ya, mempertikaikan hidup dan mati Ketua Pengarah Kesihatan ini, mana dia suara-suara ahli parlimen Melayu Islam? Mana dia lebay-lebay yang selama ini cakap tentang arwah adib, ya, tentang isu Zakir Naik, tentang isu kuih dan sebagainya, isu pemandu mabuk dan sebagainya? Mana suara-suara mereka, ya? Jadi pembelaan itu tidak ada sebenarnya di bawah kerajaan nasional, walaupun diwar-warkan sebagai kerajaan Melayu, kerajaan tenggangan Islam, ya. Tapi Melayu dan juga Islam inilah, ya, yang terbuk atap dan ikut pintu belakang, ya. Sebab itulah tidak ada keberkatan dalam kerajaan ini. Dan Tuhan tunjukkan kepada kita, inilah kerajaan yang kamu semua ada, ya, walaupun bukan kamu yang pilih, tapi inilah kerajaan yang ada pada kamu sekarang ini, ya. Jadi kita berdoalah setiap hari agar kerajaan yang ada ini, agar ianya hancur seberapa segera, tak kiralah macam mana kaedahnya, kita doakan supaya kerajaan ini hancur, ya. Kerana ia datang pun wujud sekarang ini pun untuk menghancurkan apa yang telah kita bina sebelum ini, ya. Jadi alasan-alasannya yang dahulu ternyata, ya, sebagai satu helah untuk menghalalkan kerja jahat mereka untuk mengkhianati, ya, dan merampas kerajaan ini, ya. Kalau dulu gunakan helah DAP, kita berjaya buang DAP, ya. Tapi kalau kamu dah buang DAP tetapi tanpa DAP juga kamu telah menghina seorang pegawai kerajaan, adakah ini yang kamu mahukan, ya? Bahkan DAP inilah yang kamu hina, itulah, ya, DAP inilah yang membela Ketua Pengarah Kesihatan sekarang. Mereka sanggup dibuang dewan, ya, dikeluarkan daripada dewan. Kamu ingat ahli parlimen ni bukannya satu perkara yang mudah, ya. Bila dikeluarkan dewan, ini satu perkara yang besar. Dia berrekod prestasi, ya, bila dikeluar, diusir daripada dewan dan sebagainya, ya. Tapi mereka sanggup untuk diusir keluar, ya, sampai speaker nak panggil polis. Ini pun satu perkara juga hari ni, ya. Dalam parlimen yang sejarah kita, bila speaker ini seorang yang bacul, tidak tahu nak buat kerja, ya, diangkat naik speaker pun cara jalan belakang jugalah, kan, jadi speaker, ya. Turunkan speaker lama, dia pun naik, tapi tidak ada kekuatan, ya, tidak ada keberanian, sehingga kan nak buang satu ahli parlimen
bintara-bintara yang ada dalam parlimen pun beliau tidak yakin dengan keupayaan mereka sehingga kan nak panggil polis. Inilah. Di situ kita lihat ya, betapa dayus ya, mereka pegang jawatan tetapi tidak mampu nak buat tugas sehingga mengugut nak panggil polis dan sebagainya ya. Sikit-sikit nak panggil polis, sikit-sikit nak jumpa dengan istana. Macam itulah kerajaan yang ada. Bila dengar tu perkara sikit, nak minta darurat, jumpa dengan istana. Tak dapat cari istana, cari mana-mana peguam. Kita saman. Ini kerajaan yang kita ada sekarang ni. Kerajaan yang dikatakan kerajaan Melayu, Islam tanpa DAP. Okey. Walaon jangan bising. Kalau walaon dengar ni jangan bising lah ya. Pasal walaon pun tak berbunyi ya. Sebab tu Ketua Pengarah Kesihatan ini dihina di dalam parlimen ya. Maka walaon pun sepi, menyepi ya, terus diam dan sebagainya ya. Maka yang membela adalah pemimpin bukan Melayu daripada DAP ya. Dua-duanya daripada DAP. Okey. Suara-suara daripada lebay-lebay memang tak ada lah ya. Okey, Muhammad Rahmat Omar, speaker bacol katanya. Saya dah ulang tadi. Pak Amran beranang, semakin mereka bercakap semakin terselah kesalahannya. Ini semua susunan Allah, kata Pak Amran. Betul ya. Jadi Allah perlihatkan kepada kita ya, sepatutnya kalau betul kerja buat mereka itu direstu oleh Allah ya, mendapat restu Allah, maka tentulah kerajaan yang ada sekarang ini lebih baik, lebih aman, tenteram ya, lebih berakhlak, lebih bermoral dipamerkan kepada kita. Tetapi ternyata ya, yang diambil ni bukan saja tidak bermoral, bukan saja tidak berakhlak, bukan saja tidak aman tenteram, cacar merbah ya, tetapi memperlihatkan satu keganjilan yang tidak pernah berlaku dalam kerajaan sebelum ini ya. Sampaikan kerajaan yang ada ini tidak ada timbalan Perdana Menteri ya, satu rekod dicipta dalam negara kita, kerajaan dibentuk tanpa jawatan Perdana Menteri ya. Ada kerajaan yang minta darurat ya. Darurat ni diminta-minta. Kalau ikut kan darurat ni tak boleh diminta kan. Darurat ni kalau berlaku ditakdirkan darurat lah. Mana boleh kita nak minta-minta darurat. Kalau boleh kita doakan supaya tidak ada darurat kan. Ataupun kejadian yang berlaku secara tiba-tiba terpaksa umum darurat, okeylah. Ini kita minta ya, kita mohon darurat. Tak dapat darurat politik, darurat pilihan raya, darurat Covid dan sebagainya. Ini Tuhan tunjukkan kepada kita betapa ya, kerajaan yang ada ini kerajaan yang langsung tidak ada maruah, tidak ada wibawa langsung ya. Sebab apa? Sebab kerajaan ini naik ya, tanpa mandat rakyat dan juga naik tanpa diberkati dan juga direstui dari segi hukumnya. Ada orang nak pertikaikan hukum agama, kita boleh bahas ya, tentang hukum ya. Apa hukumnya kamu mengambil kuasa dengan ini, dengan cara ini ya, mengambil hak orang ya. Bila kamu menjadi Perdana Menteri atau jadi menteri yang sepatutnya bukan kamu ya, berarti kamu telah mengambil hak orang lain ya. Jadi bila jawatan itu kamu duduki tanpa hak ya, bukan ditempatkan kepada orang yang berhak, maka terimalah akibatnya. Sebab itu kita lihat tidak ada masanya kerajaan ini tenang ya, sentiasa bergelora dan sebagainya ya. Okey. Zakaria Muhammad Zain, speaker tak stabil hari ini, banyak emosi. Memang tak stabil. Saya pun tak tahu masa bila dia stabil ya. Al Nuradin Dinggano, MP PAS dah tak boleh bangun berucap, berat poket sekarang, banyak masyuk katanya. Okey, Rizman Abdullah Rahim, speaker panggil polis katanya kan. Memalukanlah kalau kita tengok tadi di parlimen ya, amat memalukan dan kita lihat pun macam kelakar sikitlah ya. Speaker boleh macam budak-budak. Panggil polis. Betul kita kata kenapa nak panggil polis? Ya, parlimen polis mana boleh cuba tangan dalam parlimen. Ya, dulu Tajuddin nak bergaduh dengan Wabi Khalid Samad. Kita ingat lagi dulu. Sampai nak bertumbuk dalam parlimen, bergaduh dalam parlimen. Itu pun speaker tak panggil polis. Itu nak bergaduh, nak bertumbuk kan. Tak panggil polis pun. Kali ni nak halau seorang ahli parlimen pun kena panggil polis ya. Bila kita kata bentara ada dalam parlimen, speaker kata dah ada 3-4 orang bentara tapi dia tak mau keluar. Kan? Bermakna kamu ada kelemahan lah ya. Bentara-bentara kamu dalam parlimen, apa yang kamu latih mereka
ya, apa prosedur yang harus mereka lakukan, ya. Kemungkinan bentara pun dia jadi confused, betul ke orang ni buat salah, kan. Bentara pun ada otak juga, dia kata tak sampai hati aku nak galau dia ni bela Menteri Kesihatan orang Melayu Islam, ya. Kenapa pula dia nak kena halau? Jadi bintara pun rasa alamak, so salah nak halau ni kan. Itu yang speaker kena sebut nama polis tu. Okey. Speaker beli kad road walk, nilai pun harga lelong. Tidak ada nilai, ya. Dia bukannya, pertama sekali dia bukan orang politik, ya. Dia cuma dia naikkan, dia berikan jawatan. Ya, dia dulu Tun Mahathir naikkan dia sebagai pengerusi SPR, ya. Kemudian bila kita tumbang, dia dengan tak kisahlah, ya, siapa yang naikkan dia dulu. Sekarang siapa nak ambil dia kerjalah. Dia tak kira siapa. Jadi bila kerajaan pintu belakang nak angkat dia sebagai speaker, dia sangguplah, walaupun dia tahu dia tak layak berada di situ, ya. Walaupun dia tahu dia tidak boleh jadi speaker yang adil, ya. Okey, Hamka Shuaib wal fulus fid dunya wal manfus fil akhirah. Hamka Shuaib. Okey, terima kasih kawan-kawan kita yang tolong join kat sini. Kita ada Sabrina Mak Yusof, Hakim Heike Wirasahadan, ya. Okey, bab parlimen sudah habis. Satu yang last kali saya nak cerita pasal baru ni kita ada baca kenyataan daripada beberapa pemimpin PAS. Lebay lah ni, ya. Termasuk daripada Yadim, Tontowi, orang kuat Yadim, ya, yang membantah anugerah bintang popular berita harian yang dijadualkan pada esok 13 November, ya. Bantah anugerah bintang popular berita harian yang dijadualkan pada esok. Jadi menteri dah jawab, dia kata anugerah bintang popular ini tidak melanggar SOP, ya. Dah dibenarkan dengan syarat-syarat yang ketat, kata menteri, kan. Tapi lebay ni bagi alasan pula, dia kata ini program-program yang menyalahi syariah, ya, hendaklah diharamkan sewaktu Covid. Ini alasan yang lebay lah. Ada keluar dalam harakah dia ada buat kenyataan, ya, bahawa PAS membantah anugerah bintang ini kerana ia tidak mengerti syariah pada masa Covid. Rakyat negara tengah menghadapi Covid, ya. Jadi bila saya tengok dalam Facebook, banyak komen lah. Di antara komen-komennya ada yang sebut, kalau lah atas alasan syariah, tak kira lah Covid tak Covid, ya, kamu kena bantah, ya. Berlaku Covid atau tidak berlaku Covid, kalau hukum dia dari syariahnya tak betul, melanggar syariat, ya, melanggar hukum, janganlah bagi alasan Covid, bagilah alasan hukum, ya. Hukumnya tak betul, tak boleh, haram melaksanakan anugerah bintang popular ni, ya, kerana penyanyi menyanyi atas pentas, ya, buka aurat, ya, bukan murim, duk tonton, ya, hiburan melalaikan, bagilah fatwa apa pun, bagilah dalil apa pun, ya. Maka janganlah gunakan dalil Covid, gunakan dalil hukum, ya. Kalau kamu pegang berhukum lah, kan. Jadi bukanlah kerana Covid, sebutlah program ini PAS sebagai parti Islam yang menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan kami, yang kami letakkan Al-Quran, hadis, ijma' ulama qiyas sebagai dasar kami, maka kami menentang sebarang bentuk hiburan yang melalaikan, ya, kerana ia bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Itulah statement yang betul. Bukanlah kerana jangan buat hiburan kerana Covid dan sebagainya, ya. Jadi kalau nak nak jawab gitu, jadi artis nanti akan pertikaikan, ya. Artis akan pertikaikan. Kami buat program tidak ada penonton, kami mematuhi SOP yang diberikan oleh kerajaan. Kami akan pakai mask, mematuhi SOP, ya. Supaya kamu dengan parlimen juga, kamu pun mematuhi SOP. Kata 80 orang lah pakai mask. Jadi kami dalam bidang kami sebagai anak seni, ini program kami ikut SOP. Apa masalahnya? Kamu ada parlimen, program kamu dalam parlimen, kamu juga ikut SOP. Apa masalahnya? Ya? Kalau kami melaksanakan program anugerah bintang popular tidak dibenarkan ada penonton, ya, bukan ada penonton, tidak dibenarkan, salah satu syaratnya tidak ada penonton. Kamu dalam parlimen pun tidak ada orang yang
sebagai tetamu yang dibenarkan masuk, ya. Selalunya kita buka parlimen ni kepada sesiapa yang nak nonton lah, yang datang ke parlimen kan, yang dibenarkan untuk mendengar perbahasan. Tapi kali ini tak ada, ya. Tidak dibenarkan sesiapa pun perawat, ya, untuk datang ke parlimen. Jadi apa bezanya? Ya, apa bezanya? Kalau itu nak digunakan sebagai alasan COVID, ya, sepatutnya pas guna atas alasan hukum lah, kan. Bila atas hukum barulah tepat, kan. COVID ke tak COVID, kami PAS menentang, ya. Artis mengadakan program hiburan kerana hiburan ini melalaikan, ya, kerana akan adalah artis-artis yang membuka auratnya, akan dipertontonkan auratnya di khalayak ramai, ya. Bagi tahu tentang hukum, ya. Maka artis pun akan bercakap dah pula, kan. Kalau kami artis membuat perkara ini menyalahi agama, kamu sebagai wakil rakyat pula, ahli parlimen ataupun ahli politik, kamu merampas kerajaan ini, bagaimana hukum dia? Bila artis kata macam tu kan masalah juga nak jawab, kan. Jadi kamu nampak hukum tentang orang, kan. Mentang-mentang dia artis, kamu gambarkan artis ini melakukan maksiat, ya. Maksiat artis ni kalau berlaku pun mereka dengan Allah saja, ya. Tapi kamu ahli politik, maksiat kamu ataupun perbuatan jahat kamu itu melibatkan satu negara. Sistem negara itu rosak. Bila kamu rampas kerajaan, ya, kekuasaan itu adalah yang penting, ya. Kamu merampas kekuasaan itu lebih besar, ya, bencananya, lebih besar kesannya, lebih besar dosanya daripada seorang artis yang mempamerkan aurat mereka, ya, atau seorang artis yang hanya sekadar menyanyi, ya, tanpa penonton, ya. Kalau artis itu melakukan perkara yang tak betul pun, ya, dia urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kamu ahli politik, ya, yang bersekongkol dengan pengkhianat ini, ya, bukan satu dosa yang kecil-kecil, ya. Kamu lebih dahsyat daripada artis yang menyanyi. Ya, sekurang-kurangnya artis yang menyanyi ini tidak dimusuhi oleh masyarakat, ya. Siapa nak dengar boleh dengar. Siapa yang anggap dia menyanyi itu sebagai perkara yang melalaikan, boleh mengharamkan, tak payah tonton. Kekurangnya ada pilihan kepada orang ramai terhadap hiburan ini. Tapi kamu sebagai kerajaan pengkhianat, bersekongkol dengan pengkhianat ini, apa pilihan rakyat? Rakyat tidak ada pilihan. Rakyat dipaksakan untuk menerima kerajaan ini, ya. Kita tidak ada pilihan. Takkan kita nak lari pergi duduk ke Singapura? Takkan kita nak lari pergi ke Indonesia? Tak ada pilihan. Kita terpaksa terima menteri. Terpaksa terima lah, ya. Menteri yang dohina Ketua Pengarah Kesihatan, ahli parlimen yang dohina Pengarah Kesihatan, menteri yang tak buat kerja, ya. Menteri yang membiarkan pegawainya dihina. Kita ada menteri, kita ada timbalan menteri. Tak payahlah pas nak berlakon, nak tunjuk hebat, ya, nak tunjukkan sebagai sebuah parti Islam dengan membantah anugerah bintang popular ini. Kamu kena cermin diri kamu dulu, adakah kamu berhak, ya, untuk nak cakap tentang hukum hakam Islam ini, kerana nak menghina program-program hiburan seperti ini, ya, atas alasan COVID. Sedangkan kamu menjadi pengkhianat, ya, kamu melakukan satu kesalahan yang besar dalam waktu COVID juga berlaku. Dalam bulan Februari, ya, 24 Februari, ya, kamu telah melaksanakan, bahkan sebelum itu kamu telah merancang untuk mengkhianati kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Kamu jadi menteri di bawah kerajaan yang bukan mendapat rakyat, ya. Kamu akan tanya diri kamu, adakah kamu berada jawatan menteri ini adalah hak kamu ataupun kamu merampas hak orang lain? Tantawi, Nasruddin Hassan Tantawi, saya nak beritahu, kamu jadi duduk berada di Yadim itu, adakah hak kamu yang sebenarnya ataupun kamu merampas hak orang lain, ya? Bayangkan kamu berada di jawatan, itulah gaji-gaji yang kamu terima sekarang ini, ya. Kalau kamu kata gaji kamu itu halal, maka halallah perbuatan mereka yang merampas kuasa di Perak sewaktu Wabi Nizar jadi menteri besar dulu, ya. Kalau dulu Wabi Nizar jadi menteri besar, kamu mengatakan mereka ini mendapat gaji yang haram kerana merampas kerajaan negeri Perak di bawah PAS ketika itu, maka kenapa kali ini gaji kamu jadi halal apabila kamu merampas kerajaan Pakatan Harapan? Ini saya berani nak cakap sama ada Santan Tawi yang sekarang ini berada di Pahang, ya. Kalau dia nak berdebat dengan saya bila masa anytime, beritahu saya tak jauh dengan rumah dia. Saya sanggup berdebat dengan Tawi, ya. Kamu nak guna kitab apa pun, ya, berdepan dengan saya dalam isu kerajaan pengkhianat rakyat ini, ya. Saya pernah cabar Ustaz Muhtasnik. Beliau juga berada di Pahang, tak jauh dari rumah saya. Bila masa saya boleh sanggup berdebat dengan Muhtasnik.
Saya nak bagi tahu ahli PAS yang ada kat sini, tolong bagi tahu Tuan Tawi. Tolong bagi tahu Tuan Senek, saya sanggup berdepan dengan mereka dalam isu pengkhianatan ini, halal atau haram hukum dia. Ya, bawalah kitab banyak mana pun. Ya, saya bukan orang alim, saya bukan ustaz, tapi dalam perkara ini jelas, ya, kamu jangan nak kelirukan walaon, kamu jangan kelirukan ahli-ahli PAS, ya. Saya kesian dengan rakan-rakan kita yang PAS, yang masuk PAS kerana nak kepada Islam, tetapi diselewengkan oleh ini ahli politik yang nak kenyang perut masing-masing. Okey, habis satu bab. Okey, dalam isu anugerah bintang popular ini, ya, kita serahkan kepada kerajaan, ya, serah kepada kerajaan. Kita pandang ini bukan isu rakyat, ya. Kita pandang ini bukan isu rakyat, ya. Anugerah bintang popular ke, Gegar Vaganza ke, ya, tentang Liga Malaysia, ya, kita serah kepada kerajaan. Yang lebih utama pada kita sekarang ini adalah isu kerajaan yang ada sekarang. Status kerajaan yang ada ini lebih besar dibandingkan daripada kita bahaskan isu anugerah bintang popular ini, ya. Anugerah bintang popular ini dia ada ke, dibatalkan ke, diteruskan ke, tidak ada memberi apa-apa kesan kepada rakyat keseluruhannya. Tetapi kerajaan pertahanan ini selagi panjang usia yang negara ini, kesannya adalah besar, ya. Kesannya akan merosakkan rakyat, ya, akan menyesatkan rakyat, ya, dari segi politik, ya. Sekarang ni kerja perkhidmatan menyesatkan kita, ya. Mungkin anak generasi muda yang yang baru nak kenal politik, dia akan rasakan ini ke politik, ya. Disuruh kami mengundi, disuruh kami mendaftar sebagai pengundi, mengundi untuk pilihan raya, tapi bila kami pilih satu kerajaan, pilih satu wakil rakyat, kemudian bila mereka menang, mereka suka hati boleh keluar, suka hati boleh khianat, dan bentuk kerajaan yang bukan kami pilih, ya. Inilah menyesatkan rakyat. Lebih besar kesannya daripada anugerah bintang popular. Peduli apa kita anugerah bintang popular, kan? Mereka tak gunakan wang rakyat, ya. Mereka tak guna peruntukan. Saya pun dia tak minta peruntukan pun daripada belanjawan, ya. Belanjawan pun tak beri peruntukan kepada anugerah bintang popular. Mereka ada sponsor, ya. Tidak ada melibatkan wang rakyat, ya. Tapi kalau bajet ini banyak yang melibatkan kepentingan rakyat, ya. Beri kepada jasa berpuluh kali ganda berbanding daripada apa yang dapat oleh frontliners. Ini yang patutnya kita jadikan isu besar. Tapi lebih bercakap tentang anugerah bintang popular, ya. Sebab apa? Sebab nak lindungi kelemahannya, ya. Lindungi kelemahannya, nak jawab isu wakil rakyat di Kelantan naik gaji, ya. Bila isu wakil rakyat di Kelantan naik gaji, maka lebay-lebay pun Tuan Presiden Tuan Man pun kata ini adalah takdir Allah Ta'ala, rezeki ini diatur oleh Allah SWT, jadi kita jangan dengki dengan rezeki. Tengok cara dia, kan. Bila tentang diri dia, kenaikan pangkat dia, jawatan dia, kedudukan dia, ini takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi berlaku kepada DAP, berlaku kepada orang lain, macam-macam, ya. Bahkan berlaku kejadian arwah adib itu, ya. Kenapa mereka tak sebut ini arwah adib? Berlaku tragedi kepada arwah adib adalah ketentuan yang Allah tentukan. Kerana kita tak dapat tahu siapa yang bunuh. Kerana ini satu rusuhan yang begitu ramai, tidak ada saksi, tidak ada video. Bukan senang nak menentukan siapa yang membunuh arwah adib. Jadi kita buat siasatan terbuka, ya. Tidak payahlah jadi isu nak berdemo, nak tuduh DAP apa semua, kan, perkauman dan sebagainya. Kenapa tak sebut inilah ketentuan yang Allah tunjukkan, ditentukan arwah adib, ya, telah pun meninggal dalam tugasnya, ya. Satu kemuliaan bagi beliau. Patutnya kita jadikan ini sebagai takdir, satu kemuliaan bagi arwah adib. Kerajaan PH memberikan satu penghargaan, ya. Keluarganya, bahkan arwah adib juga diberikan penghargaan. Tetapi kes itu bukan mudah, saudara. Ini kes kita nak tuduh orang membunuh bukan mudah. Apatah lagi tidak ada saksi, tidak ada video dan sebagainya. Semua orang tahu kejadian itu berlaku. Bukannya seorang dua, ya, ribuan merusuh. Tak siapa yang ada saksi, bukan senang. Sebab itu kita adakan lembaga kesihatan. Tapi waktu kita jadi kerajaan, mereka kata, lembaga kesihatan ni dia DAP yang kontrol, DAP nak cover kes. Bila mereka perintah, mereka pun tak boleh nak selesai kes ini. Mereka tahu kes ini tak mudah nak selesai, ya. Barulah mereka tahu, ya. Jadi nak menghukum memang senang. Sekarang ni wakil rakyat di Kelantan naik gaji, ini adalah takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bila rakyat Kelantan tidak ada air, masalah air keruh dan sebagainya, itu juga ketentuan daripada Allah Taala.
maka tuan-tuan hendaklah tadah air hujan. Ya, itu anugerah Tuhan daripada langit, tadahlah air hujan untuk keperluan. Ya, ada pula kata orang nak air terjun sungai. Tapi kata mereka, kenapa kamu nak tukar Mercedes? Oh, kerana ini untuk keselamatan. Buat kempen BMF, Buy Malaysian First. Tapi kereta perdana tak nak pakai. Ambil Mercedes. Utamakan barang, barang buatan Melayu, buatan Malaysia. Ini kempen lebay. Tapi nak beli kereta mewah, tak nak Proton, tak nak perdana, ambil Mercedes. Tapi kalau rakyat, racun rakyat ni, boykot. Kan? Jadi walau-walau jangan marah lah kan. Ini fakta. Fakta. Wakil rakyat PAS pakai Mercedes itu adalah fakta. Ya. Wakil rakyat naik gaji itu pun adalah fakta. Masalah air Kelantan itu pun adalah fakta. Okey. Bukannya fitnah. Kerajaan lebay berkhianat. Ya, bersengongkol dengan pengkhianat, menampas kerajaan itu juga adalah fakta. Ya. Kerana kalau tidak khianat, kirim salam lah lebay boleh jadi menteri. Kan? Lagi ke akal lah. Tapi kalau kita nak sebut takdir, ya, Tuhan punya kuasa, memanglah kalau Tuhan punya kuasa, kan. DAP pun kalau Tuhan bagi kuasa jadi kerajaan, Malaysia boleh diperintah oleh DAP. Kan? MSC pun boleh jadi kerajaan kalau Tuhan punya kuasa. Kan? Tapi hukum akal, PAS tak mungkin boleh jadi menteri, ya, kalau tidak bersekongkol dengan pengkhianat. Ya, nak jadi menteri macam mana? Nak menang 18 parlimen. Kebanyakan parlimen yang menang pula kawasan Kelantan, Terengganu. Kan? Macam mana nak jadi Perdana Menteri? Bahkan dah bersekongkol pun masih tak dapat jawatan menteri. Jawatan timbalan Perdana Menteri pun tak dapat. Kan? Dapatlah jadi Menteri Alam Sekitar, Menteri Mewah, kan? Dapatlah jadi duta khas. Itulah standard, kan? Berbaloi ke buat kerja khianat, kerja haram ni nak dapat jawatan tu? Kan? Baloi tak? Tak baloi, kan? Lebih baik jadi artis, masuk anugerah bintang popular, ya. Tak adalah besar sangat dosa dia pun. Kalau berdosa lah, kan? Tak adalah besar sangat berbanding dengan kamu jadi pengkhianat, rakyat bayar gaji, ya. Hasil daripada cukai rakyat, ya. Rakyat bayar gaji kamu, allowance kamu rakyat bayar. Sedangkan rakyat tak pilih pun kamu jadi kerajaan. Rakyat tak pilih pun kamu jadi menteri, ya. Kamu ambil kesempatan di atas orang-orang khianat, ya. Orang khianat, kamu pun join. Atas alasan bukan saya jadi kerajaan, Tun Mahathir tak jawatan, ya. Ini sama lah dengan alasan, bukan saya nak rompak kedai tu, tapi tuan kedai tu buka pintu. Tuan kedai tak kunci pintu, terdedah, saya masuk, saya rompak lah. Bukan saya salah, tuan kedai salah. Macam tu lah, PAS. Ya? Bukan saya nak jadi kerajaan, bukan saya jadi menteri, Mahathir tak jawatan. Itu alasan, ya. Alasan orang nak menghalalkan perbuatan mereka. Ya? Orang bodoh bolehlah, kan. Okey, Firaun pun jadi kerajaan sebab ketuhanan Allah. Betul lah tu, ya. Betul lah, BMF beli Mercedes first. Okey, Menteri Dalam Negeri masa tu yang jadi PM, sampai lah. Okey sekarang, ya. Kalau nak cerita pasal ROU, saya cerita lah, ya. Tak cerita lah pasal hudud. ROU pun dah diam sekarang ni, ya. Dulu bila kita tanya bila nak buat hudud Kelantan, katanya dalam DUN Kelantan, akta hudud dah pun diluluskan bertahun-tahun lamanya, ya. Kelantan Terengganu bila nak buat, alasan dia nak buat macam mana. Ini buah kerajaan pusat. Bagi kita jadi KJL dulu baru tahu. Kan. Tuhan bagi peluang jadi kerajaan. Walaupun ikut atap, kan. Ditakdirkan kamu ikut atap jadi kerajaan. Kamu ada cerita pasal hudud? Tak cerita. Jauh sekali cerita pasal hudud. RU 35 apa tak tentu. Kan. Nak cerita pasal RU 35 macam mana? Ya, nak cerita pasal hudud macam mana? Bila sebut hudud ni, asas pada hukum hudud ni adalah keadilan. Ya. Kalau kamu tidak boleh berlaku adil dalam hukum sivil ni pun tak boleh nak berlaku adil, tak payah ceritalah pasal hudud. Ya. Kalau kamu sendiri sebagai menteri pun langgar peraturan SOP, ya, kamu boleh tak masuk mahkamah, ya, kamu kata kamu tak salah, mahkamah tidak bercarakan kamu, tidak penjarakan kamu, menteri lebay ni, ya. Tapi kamu bayar denda. Kamu bayar denda untuk apa? Maknanya kamu bersalah. Kamu tak masuk mahkamah sebab apa? Teknikal je. Borang 14 dan sebagainya. Sebab itu terselamat daripada dakwa, ya. Adakah itu adil? Tak adil. Bermain dengan teknikal sebab teknikal kamu terlepas. Itu tidak adil. Jadi bila kamu sendiri, menteri daripada parti lebay sendiri, tidak boleh berlaku adil, ya. Jadi itu sahaja caralah tuan-tuan nak buat hudud, ya.
Ini akan merosakkan hukum Islam, di mana orang bukan Islam kata, inikah hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sedangkan itu jauh daripada apa yang berlaku, ya. Walaupun Nik Amar sebelum ini dah shopping keluar negara, cari alat pemotong tangan, ya. Sampai keluar langsung khabar PAS bersedia. PAS dah tetapkan, ya, sudah kena pasti tukang-tukang potong tangan yang telah pun ada kemahiran untuk memotong tangan. Ini ada kenyataan. Tuan-tuan boleh tengok kenyataan PAS dulu. Pergi cari alat potong tangan. Kita dah bersedia dengan pakar-pakar yang tahu macam mana nak potong tangan. Kerja dia nak potong tangan je. Kan? Potong gaji tak mau. Sibuk nak potong tangan orang kan. Naik gaji boleh. Okey, sedap cakap pasal PAS ni. Kan? Sebab bukan apa. Dengan PAS lagi senang berhujah saja. Ya, saya cukup susah berhujah dengan UMNO. Pasal UMNO dia tak jual agama. Dia main tentang ekonomi. Kan? Kita tak pandai sangat ekonomi. Jadi dia boleh pusing-pusing. Susah sikit nak berhujah dengan UMNO ni. Kan? Tapi jangan PAS mudah. Pasal dia jual agama. Ya? Walaupun tak tinggi mana pun, dia jual tu nampak jelas, kecuali orang yang bodoh dia akan percaya. Ya? Sebab saya kawan dengan PAS bukan baru, lama kawan dengan PAS. Ya? Menuntut dengan orang PAS. Jadi fahaman saya tentang agama, politik agama ini pun saya dapat daripada PAS. Cuma saya tak jadi one on lah. Ya? Alhamdulillah, bersyukur banyak tak jadi one on. Kalau tidak sampai sudahlah saya akan sokong pengkhianatan, ya, bersudahlah saya akan diperbodohkan dengan isu hudud dan sebagainya, ya. Okey, kalau bodoh berhukum dan undang, jangan sembanglah katanya, ya. Itu untuk lebay lah sebenarnya. Allah tak kediakan PAS jadi kerajaan untuk tunjukkan PAS juga bernafsu macam orang lain, betul, ya. Sekarang ni banyak orang PAS, bila dia tak boleh nak jawab hujah kita, dia akan jual nama istana. Jadi kata kalau kamu pertikaikan kami jadi kerajaan, kamu pertikaikan Agung yang nanti Perdana Menteri. Tengok. Kan? Bila tidak boleh nak jawab, maka dia akan berlindung di balik istana. Itulah caranya orang tidak ada hujah. Ya? Kerana istana lantik Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dan dia jadi menteri berangkat sumpah, ya, sebagai menteri mewah, menteri sekretaris, maka dia kata nak salahkan istana. Ini cara, ya, tidak bertanggungjawab sama sekali. Ya? Kerana kamu ingat ada kat istana tu orang politik, istana bukan orang politik, ya. Yang berpolitik, yang khianat, yang buat kerja politik jahat ni adalah kumpulan-kumpulan kamu. Jadi kamu tak boleh hukum, tak boleh nak tuding jari kepada pihak lain, ya. Sharon Samsila Muhammad, kenapa MP Persimas tidak mewakili rakyat untuk pengeluaran KWSP, malah bagi dalil hikayat Puteri Gunung Ledang, ya. Jadi dia bagi dalil hikayat Puteri Gunung Ledang tu pun dah tak betul, kan. Jadi Puteri Gunung Ledang tu bagi syarat-syarat, ya, kerana Puteri Gunung Ledang tu memang tidak mau berkahwin sebenarnya. Jadi dia letakkanlah syarat, ya, hati nyamuk, 7 dulang hati nyamuk dan sebagainya, ya. Kerana memang dia tidak mau dengan Sultan Melaka. Jadi letaklah syarat-syarat yang tidak munasabah. Jadi kita ni, ya, yang daripada PAS juga daripada UMNO letakkan syarat bajet ni bukan kita tidak mahu, kerana kita memang nak, ya, isu KLBSP ni memang tuntutan rakyat pun, bukan kita cipta. Tanya mana-mana orang pun cakap semua nak keluarkan 10,000, kerana mereka boleh bentuk modal perniagaan. Kalau mereka bagi bulan-bulan RM500, bayar bil api, bil makan habis lah tentu bulan. Bila masa mereka nak gunakan, ya. Kalau 10,000 banyak perancangan mereka, ya, dan tak semua orang akan ambil 10,000. Letaklah dulu maksimal 10,000. Kalau siapa yang ada KLBSP akaun 1 cukup jumlahnya, ambillah 10,000. Yang tak cukup, ambil separuh. Contohnya dia tak sampai nak ambil 10,000, ada 6,000, ambillah 3,000. Ini yang dimaksudkan, ya, daripada ahli-ahli parlimen yang minta kerajaan beri wang maksimal akaun 1 10,000. Supaya juga dengan moratorium tuntutan kita. Bukan kita letakkan syarat, ya, semata-mata nak tolak, ya. Ini adalah tuntutan daripada rakyat, ya. Kalau kamu yang faham tentang apa yang rakyat tanggung sekarang ini, ya, sepatutnya kamu tidak ada alasan untuk nak terima apa yang kita cadangkan. Kebanyakan apa yang dicadangkan oleh PAS itu, ya, 6 perkara yang dicadangkan oleh PAS itu ada juga dalam cadangan daripada ahli parlimen UMNO, ya. Mereka juga mencadangkan perkara yang sama. Bermakna ini bukan isu politik, ya, bukan isu kepentingan PAS, juga bukan isu kepentingan ahli parlimen UMNO. Ya, ini adalah majoriti rakyat bercakap tentang moratorium,
tentang KWSP. Ya, jadi suara-suara rakyat ini diangkat oleh pemimpin PH dan juga diangkat oleh sebahagian daripada UMNO. Ya, jadi bukan isu politik. Okey. Anwar Muhammad, Assalamualaikum Datuk Seri. Oh, Datuk Seri mana pula ni? Tolong beri kebenaran, kelonggaran kepada peniaga Uptown agar dapat berniaga sampai pukul 12 malam. Sekarang ini cuma sampai pukul 10 malam. Sangat-sangat menyusahkan peniaga kerana majoriti pelanggan yang datang adalah dari pukul 9 malam sampai 11 malam saja. Tolong fikirkan sama peniaga ini. Wow. Dia hantar aduan ni kat Facebook aku ni. Tan Sri manalah nak buka Facebook aku ni. Okey, tak apa. Siapa yang boleh salurkan ya apa pandangan komen daripada Anwar Muhammad ni boleh salurlah pada waktu tertentu tentang perniagaan ya. Wan Azmi, tapi Agong dah bebaskan Datuk Seri boleh pula dia tak petikai keputusan yang Datuk Agong memang malawan lah katanya ya. Jadi bab Agong membebaskan ini ya, itu adalah kuasa mutlak Agong, bukan Anwar Ibrahim saja ya. Daripada Agong dulu pun banyak kes-kes ya, bahkan kes bunuh pun Agong pernah memberi pengampunan. Contohnya melibatkan kes Datuk Taha, tak salah saya, di Tampin ke Rembau ya, ahli parlimen yang melibatkan pembunuhan Datuk Taha ya, seorang ahli politik ya. Jadi yang membunuhnya itu telah pun patutnya gantung ya, tapi telah pun diberi pengampunan. Itu biasa ya, proses pengampunan yang diberikan oleh Pertuan Agong. Apatah lagi nak proses itu pun bukannya mudah. Pertuan Agong akan mendapat pandangan dari program negara, daripada pihak penjara, track record, kemudian perjalanan kes ya, dan kemungkinan Agong merasakan bahawa kes itu memang satu kes yang tidak masuk akal. Kita pun tahu kes itu memang tidak masuk akal. Banyak keterangan mahkamah dipertikaikan. Jadi atas alasan banyak alasan ya, maka ini satu keputusan yang diambil untuk memberi pengampunan kepada yang di Pertuan Agong. Cuma bezanya pengampunan ini dia ibaratkan seperti Datuk Seri Ibrahim ni tidak ada kes langsung. Sebab itu dah Datuk Seri Ibrahim bila keluar penjara tidak perlu tantangan untuk clearance ya, untuk keluar penjara, dokumen-dokumen sebagainya. Tidak ada tantangan kerana dianggap sebagai tidak ada kes. Berbeza dengan kes pengampunan yang lain ya. Kadang-kadang pengampunan yang lain yang benar dia bersalah ya. Contohnya macam pembunuhan Taha, Datuk Taha di Tampin ke Rembau, saya tak ingatlah ya. Yang benar dibuktikan yang betul pistol dia ya, peluru dia punya, dan dia membunuh ya, memang dia jatuh hukuman bersalah, dan memang ada bukti jelas bahawa senjata yang digunakan adalah senjata dia, bawah jagaan dia bunuh, dan dia diberi pengampunan ya. Maknanya dia ada lagi failnya di dalam rekod penjara, failnya masih ada, dia perlu tantangan untuk keluarkan clearance dari penjara, dan failnya masih tersimpan di penjara sebagai orang yang pernah dihukum tetapi mendapat pengampunan. Berbeza dengan kes Datuk Seri Ibrahim, beliau tidak ada dah fail di dalam penjaranya ya, dan beliau tidak pernah sign clearance sebagai seorang banduan ya. Jadi lebay-lebay duk gelar lah ya, Anwar ni banduan-banduan ya. Memanglah style lebay lepas ni suka menggelarkan seseorang dengan satu gelaran yang orang tidak suka ya. Ini sunnah mana dia ambil saya pun tak faham. Yang kita tahu Nabi ajar gelarlah seseorang itu dengan panggilan yang boleh digemari ya oleh orang. Tapi kerana musuh politik maka gelarkan untuk seorang ini banduan dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah ya, semakin kuat mereka cuba menggelarkan Anwar Ibrahim itu, semakin kuat pengaruh oleh Datuk Seri Ibrahim ini ya. Kalau tak kuat pengaruhnya tak adalah sampai minta darurat kan. Jadi kita tidak ada masalah tentang apa yang mereka pertikaikan pada Datuk Seri Ibrahim ya. Lagi kuat beliau ditentang, lagi kuat tomahan kepada beliau menjadikan beliau lebih kuat. Kerana apa? Kerana beliau telah pun diuji ya, bukan setahun 2 tahun, berpuluh tahun beliau diuji dengan macam-macam tomahan, tuduhan ya, malahan dipukul dan dipenjarakan. Maka setakat 1 ekor 2 ekor lebay yang ngata-ngata kat dia tu tak payahlah ya. Masuk telinga kiri Anwar ni tak ada rasa apa pada dia dah, tak ada apa-apa lah ya. Kalau kamu berani, ajak Anwar berdebat, apa masalah? Berani ya. Tentang ekonomi, tentang bajet, mana-mana lebay, cabarlah Anwar Ibrahim berdebat kalau berani kan. Tak berani ya. Anwar Ibrahim cakap dalam parlimen, seekor lebay pun tak bangun nak mencelah ya. Sebab tidak ada ruang mereka nak celah ya. Yang mencelah Datuk Seri Ibrahim berucap siapa dia? Ahmad Maslan. Seorang je wakil UMNO yang mencelah. Sebab tu Datuk Seri Ibrahim berucap ya. Sebab mereka nak cari di mana nak cari kesilapan Datuk Seri Anwar. Kalau tak betul hentam sekejap lagi, kena kat diri sendiri. Jadi masing-masing duduk diam lah.
kan, cakap kat luar hebat lah kan. Dalam harakah boleh lah cakap sedap kan. Bila berdepan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, semua duduk diam kan. Jadi kita lihat sendiri ya, sepanjang 1 jam 90 minit Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap dalam parlimen, seekor lebah pun tak bangun ya. Sebab sebab ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tidak menyerang dia. Ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tumpu pada fokus ya, tentang bajet ya, tentang ekonomi, fakta, angka dan sebagainya ya. Lebih ni tahu apa tentang angka kan. Jadi nak celah pun tak tahu nak cerita pasal apa ni ya. Tinggi-tinggi ni kan. Jadi tak adalah nak tunggu bab hukum je lah kan. Apa halal haram ke. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim cerita pasal bab haid dan nifas, mungkinlah beliau lebih boleh apa ni kan, boleh mencelah sebab itu perkara mereka ya. Okey, pas dulu okey, pas sekarang dengar apa meluat kata Ahmad Nozin. Ahmad Nozin dia Perak ya. Okey Nozin sihat ya. Ini orang dari Perak ada sama kita, Aris Saleh Gemencih. Okey. Dr. Mokhtar Hashim. Betul. Rosli Dubawi ya, betul ya, kes Datuk Mokhtar Hashim yang telah pun diberi pengampunan di atas pembunuhan Datuk Taha ya. Betul lah. Di Parlimen Tampin ke Rembau, saya pun tak ingat. Gemencih. Gemencih ya. Kes Datuk Mokhtar Hashim. Kalau tuan boleh Google Datuk Mokhtar Hashim akan boleh tengok kes pembunuhan ni ya. Dia dipercayai bersalah tapi mendapat pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong ketika itu. Jadi tidak bolehlah seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni satu kes yang pelik ya, dapat pengampunan dan sebagainya ya. Sedangkan kes bunuh terang-terang melakukan kesalahan ya, pun dapat pengampunan ya. Apatah lagi kes fitnah yang tidak ada ya, keterangan mahkamah yang betul jelas. Kita lihat sepanjang pembicaraan memang clear lah ya. Macam kes Saiful ni memang kita nampak memang kartun lah kan. Memang nampak ya. Pergi ke Hospital Pusrawi, doktor Hospital Pusrawi mengesahkan tidak ada kesan kemasukan, ada kesan plastik masuk kat tubuh. Bila tengok doktor Pusrawi tidak ikut seperti mana kehendaknya, dia pergi lagi Hospital Kuala Lumpur, hospital kerajaan. Barulah berlakulah kisah cipta rekod cipta bahan bukti dan sebagainya ya. Serupa juga kes macam kes yang lewat pertama dulu, kes Azizan kan. Kita tengoklah sepanjang mahkamah kisahnya begitu melucu kan. Berlaku kejadian lewat pertama di hotel Trovilla Hotel. Bila cek tarikh, hotel tak siap lagi masa tu. Apartmen ya. Kondominium ke apa tu. Tak siap ketika itu. Tukar tarikh lain. 3 kali tarikh tukar kerana nak sabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kes-kes macam ni orang tahu ya. Bagi yang mengkaji, memang kes yang sengaja diadakan ya. Tapi bila proses mahkamah berjalan, fahamlah proses mahkamah kan ketika itu. Jadi sebab itulah wajarlah Yang Agung Agung beri pengampunan penuh ya, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, kerana penanganan kesnya begitu kartun ya. Tidak payah belajar undang tinggi-tinggi pun kita boleh tahu kes itu adalah kes kartun. Serupa juga macam kes video China Doll kan. Mereka yang cipta kisah tu, mereka yang cipta video, last sekali mereka tak bawa kes pun ya. Sampai sekarang pun kes tu tidak senyap begitu je ya. Masa tu ada Three Stooges Datuk T popular masa tu kan. Mana dia bawa kes? Tak bawa kes pun ya. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim pun boleh dapat polis, tapi kes tidak berjalan ya. Kes yang kata dalam hotel tu tidak berjalan, senyap sampai sekarang. Waktu mereka perintah pun mereka tak bawa kes, masa kita perintah memanglah kita tak bawa kes kan. Kemudian sekarang pun tidak berlaku, tak ada kes ya. Semata-mata nak jatuhkan imej Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Okey, Trovoli Villa Bangsa Kondo. Tu terima kasih kawan kita tunjuk. Tolong ingatkan saya. Ini orang lama-lama ni ingat kes ni ya. Kalau baca balik kes lewat ni Azizan Abu Bakar ni, dan kita lihat sendiri ya, kebanyakan yang kaki-kaki fitnah yang dulu semuanya dah mendapat ya pembalasan daripada Allah SWT ya. Termasuklah penulis buku 50 dalil ya, Khalid Jeffrey dan sebagainya, peguam negara ketika itu. Banyaklah kita tengok. Kalau tuan boleh tengok kawan kita share kan ya, apa yang berlaku kepada orang yang membuat konspirasi ya dalam liwat pertama ya. Dan semuanya mereka diaibkan ya. Mereka aib sekali ya. Ada yang mati dalam keadaan yang aib, mati dalam keadaan mabuk
ya. Ada yang tak mati, bini mati, macam itulah, ya. Macam Aizan Bakar pula, bini dia mati. Kemudian dia hidup pula, dia kena tangkap pula hawat dalam hotel. Jadi macam-macam lah bencana, ya, akibat daripada melakukan fitnah kepada orang lain. Tetapi yang imej Tuhan naikkan adalah mangsa fitnah, ya. Lagi kuat fitnah melanda Datuk Seri Ibrahim, imej beliau semakin naik, beliau semakin diyakini, beliau semakin disokong dan ditakuti oleh musuh. Itulah keadaan Tuhan menaikkan martabat seorang. Jangan kita fikir Tuhan mengangkat martabat ini dengan meletakkan jawatan tinggi, ya. Kadang-kadang ada orang kata, kalau betul Anwar itu betul, kenapa Anwar tak jadi PM? Berapa puluh tahun Anwar tidak boleh jadi PM, lagi setapak lagi jadi PM tak jadi. Nak setapak lagi tak jadi. Kenapa Tuhan tak tolong kalau Anwar dia betul? Mereka lupa bahawa untuk menaikkan imej dan martabat seorang itu bukannya jawatan, ya, tapi khalayak ramai pandang, ya, imejnya di mata rakyat, imej di mata dunia, ya, dan ketenangan, kesabaran yang ada pada diri dia, kekuatan dia, bukan jawatan. Jawatan tidak menentukan kamu ada imej yang baik. Contohnya macam Muhyiddin sekarang ni, ada jawatan Perdana Menteri, adakah imej dia dilihat baik? Beliau dikecam hari-hari. Azmin Semurid macam tu juga, dia jadi menteri, adakah imej dia baik? Bukan dia saja, anak dia buat tweet pun kena hantam. Macam nak gila, ya, bawa anak, ya. Sama lagi juga dengan Muhyiddin, setiap hari kena hantam, luar parlimen, dalam parlimen, ya. Apa guna berada jawatan di situ kalau kamu, imej kamu dipandang memang teruk lah, ya. Apa kamu buat sama peringkat orang lain tak buat, kamu buat, ya. Perdana Menteri lain tak buat, kamu buat. Teruk-teruk Najib dulu pun tak ada minta sampai darurat. Teruk-teruk Najib lah, kan, taklah minta sampai darurat. Bila berdepan dengan musuh, ya, beliau tinggalkan jawatan Perdana Menteri apabila beliau kalah pilihan raya, kan. Beliau tidak ada fikir macam mana nak buat, ya, untuk tak bagi hilang kuasa. Wahal Najib boleh saja isytiharkan darurat pada malam tu, kan. Kita dapat keputusan pukul 2 pagi, 3 pagi, ya, kemungkinan kalau dia tak nak lepas, dia boleh isytiharkan darurat. Cetuskan provokasi, kemudian jadikan alasan untuk nak mengadakan darurat, maka boleh kekalkan dengan kuasa, ya. Maka tak jatuhlah kerajaan UMNO Barisan Nasional sebelum PRU 18 yang lalu, PRU 14 yang lalu. Tetapi beliau sedar bahawa ini adalah pilihan rakyat, ya, dan beliau undur diri, ya. Okey, ya, Muhammad Rahmat Omar, Yudin kanser. Tahap 4, kan. Yudin satu dunia kecam. Ini Hizam Ma'asih. Al-Nuruddin Dingganu. Ujanlah yang menaikkan darjat seorang. Betul, ya. Yudin imej sembab lembab, kata Bibi Sabariah. Siapa lagi sini? Kak Ji pun ada. Iskandar Zulkarnain, Ahmad Nauzin, Perak. Roslidah Bawi, Abdul Aziz, Zulkifli Hadi, Jasni Ahmad Tajuddin, Kekanda Adinda. Nama Kekanda Adinda. Zukruf Anwar, Putri Khalis, Zali Zayan, Muhammad Syawal Jaafar, Azura Mahmud Jul, Reformasi, Syaroni, Samsida Muhammad. Ya. Besok ada tidak parlimen, ya. Okey, yang paling penting ada pengundian, tapi rasanya minggu depan 17 kot, 17-18. Ya, ada pengundian di parlimen. Kita tak tahu sama ada undi percaya pula, sama ada bajet ini disokong ataupun tidak disokong. Ya, kebanyakan ahli parlimen, terutamanya daripada PH, ya, tidak ada seorang lagi setakat ini dalam PH yang menyatakan dalam perbahasan mereka sebagai menyokong. Tetapi kalau kita dengar ucapan daripada Tun Dr. Mahathir tadi, Tun Dr. Mahathir kata mewakili Parti Pejuang, ya, parti yang belum daftarkan lagi, mewakili Parti Pejuang, kata Dr. Mahathir bahawa dia reserve dulu, ya. Reserve ni maknanya simpan dululah, ya, sama ada sokong ataupun tak sokong. Itu pendirian daripada Tun Dr. Mahathir di dalam ucapannya. Begitu juga ucapan daripada mewakili backbenchers, ya, Najib Tun Razak pun dalam ucapan Najib tidak menyatakan sokong ataupun tidak sokong, tetapi meletakkan syarat, ya. Kalau syarat-syarat yang dikemukakan oleh UMNO itu dituruti, maka katanya bolehlah
untuk nak sokong bajet. Ya. Bagi Anwar Ibrahim mewakili Ketua Pembangkang juga ya menyatakan bahawa sekiranya bajet ini memenuhi apa yang ditetahkan oleh Yang Tuan Agong, iaitu sebagai bajet yang betul-betul bajet COVID, maka akan disokonglah. Tetapi kalau bajet ini bajet mengarut yang tidak ada kena-mengena dengan COVID, ya, peruntukan diberikan kepada jasa yang berpuluh kali ganda yang tidak ada kena-mengena dengan mengatasi masalah COVID, maka sudah pastilah ya bajet ini tidak akan dapat sokongan. Jadi kita tengoklah dalam penggolongan Menteri Kewangan nanti sama ada tidak pindaan ataupun pembatalan pembetulan yang akan dibuat oleh Menteri Kewangan hasil daripada cadangan, ya, teguran daripada ahli parlimen, daripada UMNO dan juga daripada Pakatan Harapan. Okey. Abdul Rani Bahrom, dulu aku sanjung dia bila buat perangai, mungkin janji dengan kawan aku tak sanjung dia dah. Siapa ni? Okey. Abdul Rahim Zain, Arnas Mak Khairul, Yudin bila jatuh entah mana nak tak muka dia katanya ya. Ahmad Nozen Mak Lampir dia tiba Mak Lampir pula. Okey, cukup sampai sini. 3 perkara saya sentuh tadi. Pertama tentang buku. Jangan lupa ya. Sekali lagi promote buku. Sebab saya dapat percuma dia bagi. Memaknai kehadiran tulisan Azizan Bahari, dapatkan kat kedai buku. Harga sini saya tak nampak tulis harga sini. Sebab buku ni baru terbit rasanya. Ya. Buku ni lebih kepada motivasi, ya. Sesiapa nak jadi pemimpin, pelajar-pelajar pun boleh. Dalam ni ada macam-macam perkara lah ya. Tak semuanya politik, bukan politik. Ni bukan buku politik sebenarnya. Lebih kepada kepimpinan, motivasi, kemudian kalau minat sastra pun ada kat sini. Ya. Orang yang bekerja, ya, pengurusan, yang minat bahagian pengurusan sebagainya, okey, ada kat sini. Ya, tulisan daripada Dr. Azizan Bahari yang tadi saya bacakan sikit ya, data dia saya dah bacakan. Jadi saya tahu berapa harga di sini. Saya tengok harga tak ada tulis sini. Boleh dapatlah kat kedai buku saya rasa ada. Tajuknya memaknai kehadiran, imbasan dan redungan kerja dan penyusunan. Kalau tunjuk sini pun tulisan terbalik ni. Okey. Kemudian saya sentuh juga tadi sikit tentang ahli parlimen yang telah dibuang daripada Dewan, iaitu M5 Jutun dan juga MP Kepong, ya. Dan juga tentang Balaon, tentang Balaon yang duduk hentam sekarang ni lah. Okey. Elias Boh, dunia nak, nama dia Elias Boh. Dunia nak tengok Anwar jadi PM. Wan Muhammad Kebat, macam mana nak dapat buku-buku tu? Bagilah nombor telefon, nombor WhatsApp. Nombor WhatsApp nanti personal lah. Kat sini dia tak bagi alamat, ni ya. Dekat buku ni tak bagi alamat. Tak apa, saya bagi kejap lagi. Siapa nak personal saya, messenger ataupun WhatsApp, saya akan bagi nombor telefon Dr. Azizan Bahari ni. Penulis dia Datuk Azizan Bahari. Ni bagus kalau bagi yang orang ni, bagus ni buku ni. Ya. Banyak, ada berapa banyak tajuk. Sampai 85, ya. Untuk pengurusan, ya, untuk orang politik, untuk orang perjuangan, untuk orang yang bekerja. Dia lebih kepada motivasi sebenarnya kat sini. Ya. Okey. Cukup sampai sini. Mak Kebat kalau nak WhatsApp, nanti saya bagi nombor telefon. Pak Mus pun dapat buku ni. Anurin Terengganu, okey. Yang ramai juga kawan kita yang dapat. Yang biasa berkawan dengan Dr. Azizan Bahari ni, ya. Mungkin dia berilah ya sebagai cedah hati ataupun bagi hadiah lah, ya. Ad Harun kena kawal emosi dan Dewan. Ini emosional sangat. Macam mana nak jadi speaker, kata Mahathir Hashim. Okey. Cukup sampai sini dulu. Pukul 12:16 pagi. Jumpa lagi insyaAllah ya pada tajuk yang lain. Terima kasih banyak kerana terus bersama. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel
Saya belum buat lagi live di YouTube kerana subscribe tidak berapa cukup ya, baru 1,020 lebih ya. Mahathir Hashim, Ad Harun kena kawal emosi. Okay. Abang ni Muhammad Akbar kata baik abang betul atau dia. Okey, Muhammad Rahman nama. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.